Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat sejahtera. So, pada kali ini kita akan bincangkan subtopik unsur kumpulan 18. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam kimia KSSM untuk tingkatan 4. Standard pembelajaran yang perlu dicapai pada akhir video ini, pelajar boleh yang pertama menghubungkaitkan sifat lengai unsur kumpulan 18 dengan kestabilannya. Yang kedua, mengitlakkan perubahan sifat fizik unsur apabila menuruni kumpulan 18. Dan akhir sekali, pelajar boleh memerihalkan kegunaan unsur kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. Mula-mula sekali kita tengok mengenai kumpulan 18. Seperti mana yang kamu tahu, kumpulan 18 terletak di paling kanan jadual berkala. Okey? So, kumpulan ini turut dikenali sebagai gas adi ataupun gas nadir. Gas nadir ni maksudnya gas ni sangat sedikit kandungan dia dekat dalam atmosfera. Kurang daripada 1% kandungannya semua sekali. Okey. So, kumpulan 18 terdiri daripada helium, neon, Ne, argon, Ar, krypton, Kr, Xe, xenon dan juga radon. Untuk sifat fizik dia pula, gas ini merupakan gas yang tidak berwarna pada suhu dan tekanan bilik. Tapi istimewanya dia berwarna apabila dipanaskan. Sifat ni nanti kita bincang kemudian. Seterusnya adalah takat lebur dan takat didih yang rendah, memandangkan kumpulan ini merupakan bukan logam dan juga gas dan juga mempunyai ketumpatan yang rendah. Seterusnya kita tengok perubahan sifat fizik apabila menuruni kumpulan. So, kalau kita bincangkan pasal jadual berkala ni untuk kita ceritakan semua tindak balas apa tu dia punya sifat fizik dan kimia, kita perbandingkan dia dalam kumpulan dia sendiri secara menuruni kumpulan daripada helium sampailah ke organisme. Organisme kita tak bincang lah. Okay, so kalau kita perhatikan daripada helium sampai ke bawah ni, saiz atom bertambah kerana bilangan petala bertambah. Kalau kamu ingat kan, helium dia punya ada satu petala saja kan. So dia ada satu saja petala. Ni nukleus lah yang lorot ni kan. Neon ada dua petala yang berisi elektron. Argon ada 3. Semakin menuruni kumpulan, semakin banyak bilangan dia punya petala. Jadi saiz dia pun semakin bertambah. So, takat lebur dan takat didihnya juga akan meningkat. Kenapa? Kerana daya tarikan antara unsur bertambah akibat pertambahan saiz atom. So, apabila atom ni bertambah besar, tarikan antara atom tu bertambah. Kan dia apa? Daya tarikan antara atom ni bergantung kepada saiz atom. Okey. So, lagi besar saiz atom, lagi bertambah daya tarikan antara atom. So, bila daya tarikan antara atom bertambah, maka lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk memutuskan daya tarikan tersebut. Okey. So, bila lebih banyak tenaga haba diperlukan, maka takat lebur dan takat didihnya juga akan meningkat. Dan akhir sekali ketumpatannya meningkat kerana jisim atom bertambah. Itu adalah biasalah sebab jisim atom berkadar terus, ketumpatan berkadar terus dengan jisim atom. So, bila jisim atom meningkat, ketumpatan pun meningkat. Okey? So, kita katakan bahawa dekat dalam kumpulan 18 ni, unsur yang saiznya paling besar adalah organisme lah. Lepas tu ketumpatannya dialah yang paling tumpat dan dialah yang mempunyai takat lebur dan takat didih yang paling tinggi berbanding dengan ahli-ahli lain dalam kumpulan 18. Okey, seterusnya kita tengok sifat lengai ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai inert. So, nama dia dalam bahasa Inggeris inert gases lah. So, inert ni maksud lengai. Lengai ni maksudnya dia tak reaktif.
tidak reaktif, dia tidak balas dengan orang, dengan atom lain. Kalau macam manusia kan, kalau cikgu suka panggil orang lengai ni, kalau macam kita buat lawak dia tak ketawa, kita marah dia tak ada perasaan, tu lengai lah tu. Dia tiada reaksi. So sifat lengai ini wujud disebabkan oleh susunan elektron valence yang duplet untuk helium dan oktet untuk unsur-unsur lain dekat dalam kumpulan 18 ini. So, apa maksud duplet dan oktet ni? Maksudnya petala terluar dia penuh. Kalau kamu ingat semula dulu, kalau syarat susunan elektron kan, susunan dia mesti untuk petala pertama maksimum 2, petala kedua maksimum 8, petala ketiga maksimum 8 dan seterusnya. Petala keempat maksimum 8 hingga 18 lah, bergantung pada atom apa. Okay. So, petala luar ni penuh. Kalau macam helium dia special sikit, kita panggil dia duplet lah, pasal dia ada 2 sahaja elektron pada petala terluar. So ni helium, dia duplet. Okay, so duplet. Kalau yang seterusnya neon kan, neon dia oktet lah, sebab dia petala terluar dia ada 8 elektron. So ada 8 elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bila dia dah penuh macam ni, dah penuh, dia dah stabil. Yang ni kita panggil stabil lah. Okey, stabil sebab dia dah penuh. Sebab bila dia dah penuh, dia tidak perlu lagi menderma atau menerima atau berkongsi elektron dengan atom lain untuk mencapai kestabilan. Sebab dia dah penuh. Kalau macam atom-atom lain, contohnya macam natrium ke kalsium, klorin ke kan, dia macam klorin tu dia kurang 1 elektron kan. Klorin kalau kamu ingat balik susunan dia adalah 2, 8, 7. So dia kurang 1 lagi untuk penuh. So bila tak penuh, dia perlu penuh kan. Jadi cara dia nak penuh adalah dia kena terima 1 elektron daripada luar untuk bagi dia penuh. Tapi kalau macam untuk unsur-unsur dalam kumpulan 18, automatik dia memang dah penuh. So dia orang tak perlu lagi nak derma ke, nak terima ke, atau perlu kongsi elektron dengan atom lain untuk mencapai kestabilan. So dia dah stabil. Cikgu suka panggil kumpulan ni sebagai forever alone. Sebab dia wujud sebagai gas monoatom. So maksud mono ni adalah satu, single, forever alone. So dia monoatom dan dia tidak reaktif. Gas ni tidak reaktif. Maksudnya kalau kita panaskan dia tak meletup. Kalau kita jangan kata meletup, keluar api pun belum tentu lagi kan. Dia tak meletup, dia tidak bertindak balas dengan apa-apa unsur di sekitar. Okey. So dia stabil lah. So kalau dalam peperiksaan dia tanya pasal kestabilan sifat kumpulan 18 lah, itulah kamu terangkan mengenai susunan elektron valence-nya yang sudah duplet untuk helium dan oktet untuk unsur lain dalam kumpulan 18. Okey. So keywordnya di sini adalah ini tak ada dalam nota kamu tulis dia atom ini tidak perlu menerima atau berkongsi elektron untuk mencapai kestabilan. Ini dia punya keyword. Keyword dia ingat Okey. Dan akhir sekali kita tengok kegunaan gas-gas kumpulan 18. So gas kumpulan 18 ni dia mempunyai satu sifat dia yang unik, iaitu dia menjadi berwarna ataupun bukan berwarna lah, saya cakap bercahaya. Dia bercahaya apabila kita panaskan. So ini merupakan warna-warna gas gas adi ataupun gas nadi ni apabila dialirkan elektrik. So tenaga elektrik tu dia boleh menghasilkan haba kan. So bila dia panas dia akan bersinar, glowing, luminescent orang panggil, bercahaya kan. So oleh kerana sifatnya yang istimewa ni, kebanyakan unsur-unsur
di dalam kumpulan 18 ni digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis lampu. Okay, kalau kita tengok yang pertama lah helium, dia tak guna untuk lampu. Helium ni dia punya fungsi adalah mengisi belon kaji cuaca dan kapal udara. Kenapa? Sebab helium ni merupakan unsur yang paling ringan selepas hidrogen. So kenapa orang tak guna hidrogen kalau hidrogen ringan? Hidrogen ni masalah utamanya adalah dia sangat reaktif. Hidrogen ni jangan ngada-ngada kau pergi panaskan gas hidrogen. Dia boleh menyebabkan letupan. Sebab pada tahun berapa dulu? 1863 ke berapa dulu? Ada satu kejadian letupan kapal udara, belon udara. Belon udara, disebab belon udara tu dia terisi dengan hidrogen. Jadi bila api sambar je memang terus terbakar lah, meletup. Sebab gas hidrogen ni dia sangat reaktif. So sebab itu orang tak guna hidrogen. Kan kamu tahu kan, kalau macam kita pergi fun fair ke apa tu kan, ada orang belon tu kan. Belon tu kan yang jadi terapung tu kan. Jadi kalau orang isi pakai gas helium, dia akan terapung. Kalau pakai gas hidrogen pun terapung. Tapi masalahnya pernah jadi kes dulu, dia nak jimat dia pakai gas hidrogen. Sebab gas hidrogen ni lagi murah lah berbanding gas helium. Dia isi pakai hidrogen. Jadi bila orang nyalakan lighter, terus meletup. Sebab hidrogen dia reaktif. So that's why orang guna helium untuk mengisi belon. Belon kaji cuaca dan juga belon kapal udara zaman dulu-dulu lah. Zaman sekarang dah tak ada dah orang pakai kapal udara yang isi belon besar, belon isi gas tu dah tak ada. Okey, seterusnya adalah atmosfera tiruan dalam tangki penyelam. So dalam tangki penyelam, tangki oksigen tu dia ada letakkan helium sebagai dia punya gas atmosferanya lah. Dan seterusnya adalah kita gunakan helium untuk penyedukan logam superkonduktor. Okay, seterusnya adalah neon. Neon dia punya kegunaan adalah mengisi lampu papan iklan dan juga tube television. Sebab kamu tengok neon ni kan, lampu papan iklan. Okay. So seterusnya adalah argon. Argon untuk mengisi lampu elektrik. Dia membekalkan atmosfer lengai dalam kerja mengimpal dan juga pada suhu yang tinggi lah. Okay. So sebab dia pun luminescent juga, so dia guna untuk mentol lah. Okay, seterusnya adalah krypton. Ingat tak krypton ni? Kryptonite. Superman kan. So fungsi dia adalah mengisi lampu linear kilat fotografi. Flash. Flash untuk kamera fotografi tu diisi dengan krypton. Okay. So bila kita tekan tu kan dia flash kan. Tu krypton lah. So krypton juga digunakan sebagai laser untuk rawatan retina mata. Seterusnya adalah xenon. Xenon ni warna dia. So dia untuk mengisi lampu rumah api. Tahu kan rumah api firehouse yang terletak dekat tepi laut untuk panduan kapal-kapal laut supaya dia tidak terlanggar daratan. So dia punya lampu yang terang tu diisi dengan gas xenon. Gas xenon juga digunakan sebagai ubat bius dan air sekali radon. Radon digunakan dalam rawatan kanser. Sebenarnya ada satu lagi unsur dalam kumpulan 18 iaitu organesen. Tapi organesen tu sebenarnya adalah sebatannya unsur yang sintetik, dia dihasilkan bukan secara semula jadilah. Jadi kita tak bincang pasal organesen lah dekat dalam tajuk ni. Okey. So dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah sudah video untuk kali ini. Semoga kandungan dalam video ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe YouTube channel Cikgu ya. Sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.